Baiklah, di studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kita nak bawakan perbincangan mengenai bagaimanakah negara Malaysia ini sudah pun terkenal dengan ekonomi Islam. Kita terkenal dengan industri halal dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan apa yang kita ada, status quo yang kita ada sekarang ini dan juga potensi yang ada untuk kita bangunkan lagi supaya kita boleh menerajui ekonomi Islam ini di peringkat global. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati, sekali lagi saya bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barchoya Bardai, iaitu pensyarah kanan Fakulti Keuangan dan Pengurusan Perniagaan Al-Madinah International University. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Prof, baiklah, kalau kita lihat potensi yang ada pada Malaysia ini sebenarnya besar. Kita boleh perjelaskan sebentar saja lagi kerana apa? Malaysia ini sudah pun terkenal dengan industri halal, ekonomi Islam dan sebagainya. Malah kalau kita dapat imbas kembali ketika Majlis Peluncuran Ekonomi Madani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada beberapa minggu lepas, kita ingin letakkan Malaysia ini sebagai salah sebuah negara menjadi kuasa ekonomi terbesar di dunia, yang ke-30. Okay. Jadi bagaimana dengan apa yang kita ada dari aspek ekonomi Islam di Malaysia ini mampu untuk kita menjadikan salah satu faktor untuk kita mencapai apa yang diinginkan, iaitu 30 ekonomi kuasa terbesar di dunia. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan apa yang kita ada sekarang. Ekonomi Islam di Malaysia merupakan satu sumber ekonomi yang penting, mengakounkan 7.5% daripada keluaran dalam negara kasar di tahun 2022. Dan keuangan Islam, salah satu aspek dalam ekonomi Islam, Malaysia adalah negara yang terulung dalam sistem keuangan Islam, dan kita merupakan negara ketiga terbesar di dunia dari saiz bank Islam, di belakang Saudi Arabia dan United Arab Emirates. Dan kita menguruskan lebih daripada 650 bilion US dana sebagai jumlah aset. Dan ini merupakan satu pencapaian yang besar, tetapi banyak ruang yang boleh diterokai lagi, kerana di Malaysia ini hanya ada kira-kira 9.5 juta penyimpan atau pemegang akaun dalam bank Islam, berbanding dengan penduduk kita 33 juta. Dan berbanding dengan bank konvensional, kita pun masih jauh, walaupun di Malaysia ini kita sudah mengakunkan hampir 40% daripada aset yang diuruskan oleh sistem bank. Jadi potensinya kita bagaimana nak melonjakkan sistem keuangan Islam, dan sudah dikenal pasti bahawa asas perlonjakan mestilah pembezaan ataupun differentiation. Apa yang kita boleh tawarkan kepada pengguna masyarakat yang berbeza daripada yang sedia ada ditawarkan oleh bank konvensional. Jadi adakah juga termasuk dengan sistem pungutan zakat yang kita ada? Bagaimana sistem pungutan zakat itu mampu untuk menjadi komplement ataupun pelengkap kepada sistem perbankan Islam yang ada di Malaysia untuk melonjakkan kita ke peringkat antarabangsa ini? Sebenarnya dalam zaman kegemilangan Islam, kita tidak ada sistem bank. Apa yang kita ada ialah Baitul Mal, yang merupakan satu Baitul Mal diterjemahkan sebagai rumah wang, mana rumah kekayaan, di mana kita ada satu institusi yang mengumpul semua kekayaan umat Islam di situ. Dan pada masa itu, misalnya di zaman Khalifah Omar, kita ada jumlah lebih daripada 200 bilion harta dalam Baitul Mal itu, sehingga pada masa itu tidak ada lagi orang yang sanggup menerima zakat. Maksudnya semua orang dah kaya, tak sanggup menerima zakat. Jadi di Malaysia ini kita sebenarnya menuju ke arah itu. Di Selangor dan wilayah, tiap-tiap tahun kita mengutip lebih daripada 2 bilion zakat. Tapi ini mungkin masih tidak cukup, kerana kita ada 14 negeri yang kita perlu agihkan zakat, dan ini merupakan satu usaha untuk menyebarkan kekayaan. Tapi ada satu lagi potensi yang kita perlu kembangkan, iaitu wakaf. Dan ini akan menjadi
penghubung dan pelengkap kepada sistem keuangan Islam kita. Bercakap juga mengenai sistem keuangan dan juga ekonomi Islam global, pasti tidak terpisah dengan pembangunan industri halal. Jadi halal di Malaysia ini cukup disegani di peringkat antarabangsa. Namun saja halal di peringkat Malaysia ramai orang percaya. Sejauh manakah industri halal yang ada di Malaysia pada ketika ini berkembang jika kita nak bandingkan dengan negara-negara Islam lain yang mempunyai kuasa ekonomi Islam yang besar seperti Prof sebut sebentar tadi? Okay. Macam saya sebut tadi, kita ekonomi Islam, industri halal mengakounkan 7.5% daripada pasaran dunia. Dan kita sudah terkenal kerana kita memulakan sistem standard dan sijil penghalalan. Dan ini merupakan satu yang sekarang ini ditiru di kebanyakan negara Islam. Kita ada 2.1 bilion penduduk yang beragama Islam, dan apa yang kita ingin kembangkan ialah bahawa kita perlu mungkin menuju ke arah apa yang kita panggil halal way of life, ya, kehidupan yang halal, sebab kita tidak mahu makanan kita saja halal, keuangan kita saja halal. Kita nak ke seluruh aspek kehidupan kita adalah bersifat halal. Dan halal ini sudah diterima di seluruh dunia, bukan saja oleh orang Islam, tapi oleh orang bukan Islam, kerana mereka menghayati dan memahami bahawa orang Islam tidak boleh keluar daripada skop halal ini. Jadi bercakap juga mengenai industri halal ini, banyak perkara yang sekarang kita sedang bangunkan. Contohnya di peringkat negeri Selangor ada sel hack dan sebagainya, yang mana dalam usaha ini adalah untuk mencari pemain industri kecil dan sederhana ini supaya dapat memarketkan dan juga memasarkan produk mereka ke peringkat antarabangsa dan bersandarkan kepada proses dan juga certification halal tersebut. Bagaimana untuk kita lagi mengembangkan industri kecil dan sederhana ini supaya kita dapat bersaing di peringkat global? Okey, di masa lepas kita terus menonjolkan halal thayyiban ataupun halal dan bersih. Dan mungkin di masa akan datang kita perlu meningkat ini kepada apa yang dipanggil halal kamilan ataupun halal menyeluruh. Dan ini yang perlu ditekankan, mana peniaga-peniaga daripada peniaga mikro, peniaga kecil sederhana tidak boleh menggunakan sijil halal ini sebagai satu usaha untuk pemasaran atau gimmick. Dia perlu menghayati perspektif halal ini sebagai keseluruhan proses perniagaannya. Contohnya, kalau boleh, setiap perniagaan mestilah memenuhi perspektif halal dengan memastikan pembekalnya adalah juga orang Islam yang tahu tentang halal, pekerjanya juga merupakan orang yang faham tentang Islam, dan akhirnya kita tahu keseluruhan aspek yang dihasilkannya adalah halal. Dan ini yang perlu ditunjulkan di masa akan datang, dan bukan sahaja kepada penekanan kepada persijilan. Bukan sahaja kita bercakap mengenai produk makan ataupun minum ataupun F&B. Malah sekarang produk halal ini telah pun dikembangkan ke peringkat yang lebih besar. Contohnya peringkat pelancongan. Bukan sahaja negara Malaysia yang banyak pemain-pemain industri kita mengamalkan dan juga melaksanakan program pelancongan halal ini, malah negara-negara luar yang bukan majoriti Islam, contohnya Taiwan, juga mempromosikan pelancongan halal ini untuk menarik minat pelancong-pelancong kita pergi ke sana. Bagaimana situasi ini, Prof melihat? Ya, negara kita sebagai negara Islam, negara mereka bukan negara Islam, tapi mereka mempromosikan pelancongan halal. Ini yang menjadi anomalinya. Kenapa negara-negara yang bukan Islam menghayati kepentingan Islam? Kalau kita pergi ke UK, ke US, mana di lapangan terbang, suraunya cukup besar, mana restorannya dikelaskan restoran halal dan sebagainya. Tetapi kita di Malaysia mungkin tidak begitu menghayati, sehingga kita tidak memanfaatkan. Sebenarnya Islam adalah cara hidup. Islam adalah satu jenama Islam. Halal adalah jenama Islam yang memerlukan kita sentiasa mematuhinya. Dan kalau kita boleh terapkan ini dalam segala aspek perniagaan, dan ini boleh ditonjolkan kepada banyak pelancong-pelancong, mungkin dia pun ingin merasa
untuk melancong gaya halal. Dan ini mungkin yang kita perlu tonjolkan sebagai satu produk pelancongan di masa akan datang. Prof, jika kita melakukan perubahan, contohnya dalam industri halal, dalam sistem perbankan, lebih ramai yang akan menyimpan duit di institusi perbankan Islam dan sebagainya. Jika perubahan ini berlaku, peningkatan berlaku dalam perubahan ini, apa kesan yang akan dapat kita rasa nanti? Sebenarnya satu aspek yang penting dalam aspek Islam ialah kerohanian. Maknanya kita kata kita melakukan urus niaga perniagaan bukan saja untuk mendapat untung di dunia, tapi juga untung di akhirat. Jadi kita mengharapkan mungkin sistem kewangan Islam akan datang akan lebih luhur, lebih mempunyai ruh untuk sama-sama menolong sesama umat. Jadi contohnya hari ini banyak pelanggan-pelanggan yang masih merungut dia kata perkhidmatan di dalam bank Islam lebih mahal daripada bank konvensional. Itu mungkin kerana ada sesuatu yang tidak lengkap di dalam sistem keuangan Islam yang perlu dipenuhi dari segi roh tadi. Jadi kita mengharapkan masa akan datang perkhidmatan oleh bank Islam akan menjadi lebih baik sehingga kan umat Islam dan juga umat-umat lain akan merasakan bank Islam lebih baik. Hari ini pun contohnya apabila kita menghadapi masalah OPR yang meningkat hari ini, mereka yang membuat peminjaman melalui bank Islam merasa lega kerana masa mereka meminjam dahulu kadarnya rendah dan kadar itu telah di-lock, tak berubah. Tetapi dalam sistem konvensional dia berubah, dia meningkat. Jadi ini merupakan satu keistimewaan dalam sistem keuangan Islam misalnya. Jadi tidak lama lagi kita akan mendengar bajet 2024 akan dibentangkan, dijangkakan pada Oktober ini. Jadi apakah mungkin kemahuan yang dapat kita lihat yang perlu dipenuhi dalam potensi yang kita ada untuk kita membesarkan lagi potensi ekonomi Islam melalui bajet 2024 ini? Saya melihat bahawa sistem keuangan Islam, khususnya perbankan Islam di Malaysia, sudah mencapai tahap tepu kerana kita setakat ini hanya emulate ataupun cuba menyamai apa yang dilakukan oleh bank konvensional. Dan kita perlu menekankan kelainan. Dan saya rasa potensi kelainan yang penting ialah wakaf. Kerana wakaf adalah satu instrumen keuangan Islam yang sangat penting. Dan kita pernah berbincang tentang plan induk wakaf untuk negara. Dan saya berharap mungkin dalam belanjawan kali ini akan menjadi satu tunggak dan diumumkan sebagai asas, dan ini akan menjadi satu asas lonjakan baru di dalam sistem keuangan Islam. Bukan saja di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Jadi itu dia sedikit buah fikir mengenai bagaimanakah kita mampu untuk menerajui ekonomi Islam di peringkat global. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu pada hari ini, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, iaitu pensyarah kanan Fakulti Keuangan dan Pengurusan Perniagaan Al-Madinah International University. Terima kasih banyak-banyak, Prof. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan berjumpa lagi untuk bercakap lebih banyak mengenai ekonomi Islam. Dan selepas ini kita akan